Okey, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur pada Ilahi di atas kurniaannya kita dapat bersama-sama dengan AKPK. Terima kasih kepada pihak Bank Islam yang sudi bersama-sama dengan kami pihak UiTM dalam program Visual Talk dalam Managing Personal Finance in Time of Crisis. Okey, saya mau perkenalkan diri saya Azizah binti Makassar. Okey, insyaAllah kita akan bersama dengan penceramah kita pada hari ini, iaitu Cik Ahmad Muslihuddin bin Rozilan yang merupakan Eksekutif Kanan Agensi Kaunseling dan Pengurusan Kredit AKPK. Okey, saya pun tak nak berucap panjang lagi. Saya serahkan kepada penceramah kita untuk sharingkan topik kita yang saya rasa hangat kot ketika musim PKP ni, yang berkaitan dengan personal loan, duit tak kena potong, duit tu nak ke mana? Hal tu je. Okey. Majlis dengan sekurang-kurangnya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kepada Puan Azizah. Pertamanya saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada pihak UiTM, Kampus Pasir Gudang dan juga Bank Islam lah atas kesudian untuk jemput AKPK untuk bersama sesi pagi ni. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya kita ambil kesempatan ni untuk rapat dan juga Bank Islam lah Allah Subhanahu Wa Taala atas kesudian untuk jemput AKPK untuk bersama sesi pagi ni. Kurniakan kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama dan selamanya kita ambil kesempatan ni untuk rafakkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan limpah kurnia yang Allah kurniakan kepada kita. Daripada bangun kita, tidur kita, bangun balik sepanjang masa Allah kurniakan nikmat dan barakah kepada kita. Juga nikmat memiliki sumber pendapatan waktu sekarang ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, para pensyarah, staf-staf UiTM Kampus Pasir Gudang, di AKPK pelanggan kami sebelum ni sehari kita terima 750 orang seluruh Malaysia. Tapi unjuran yang dibuat oleh Bank Negara Malaysia habis ataupun tamat sahaja tempoh moratorium nanti, bermula pada penghujung bulan 10 nanti, angka tu akan meningkat menjadi 1,500 atas banyak faktor lah. Dan faktor yang terbesar adalah faktor hilangnya punca pendapatan, dibuang kerja, bisnes tak menjadi dan sebagainya. Jadi untuk kita yang masih mempunyai kerja dan ada sumber pendapatan ni, perbanyakkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. So insya-Allah hari ni sesi saya mungkin tak akan ambil masa yang lama, dalam 45 minit ke 1 jam sahaja. Saya akan kongsikan kepada tuan-tuan dan puan-puan sedikit berkenaan dengan latar belakang AKPK. Kemudian kita masuk sedikit berkenaan dengan pengurusan kewangan pasca moratorium, apa yang perlu kita sediakan. Dan last sekali saya akan tutup sesi saya dengan perkongsian saya berkenaan dengan program pengurusan kredit, Debt Management Program yang disediakan oleh AKPK. Okey. So, agensi kaunseling dan pengurusan kredit. Dan selalu bila saya buat perkongsian taklimat di luar sana, macam-macam benda orang sebut. AADK, APKP, APK, macam-macam. Berbelit-belit lidah nak sebut agensi kaunseling dan pengurusan kredit ni, AKPK. Okay. AKPK kita adalah sebuah agensi yang ditubuhkan oleh Bank Negara Malaysia. Bank Negara Malaysia tubuhkan AKPK pada tahun 2006 khusus untuk empower rakyat Malaysia berkenaan dengan pengurusan keuangan dan penggunaan kredit ataupun pinjaman. Servis kita bantu individu ataupun masyarakat untuk mereka tingkatkan kemahiran dan skill untuk menguruskan keuangan. Poin yang kedua adalah kita bantu individu untuk tingkatkan pengetahuan dan skill untuk pengurusan pinjaman ataupun kredit. So AKPK ditubuhkan atas tujuan tersebut, dan semua servis ataupun perkhidmatan yang ditawarkan oleh AKPK adalah percuma saja. Yang ni saya perlu tekankan sebab di luar sana terlalu ramai individu-individu yang tak bertanggungjawab mengaku sebagai ejen AKPK.
Okay. So ini adalah 3 perkhidmatan yang kami tawarkan. Yang pertama, kami ada pendidikan kewangan. Yang kedua, kami ada kaunseling kewangan. Dan yang ketiga adalah PPK, program pengurusan kredit, yang akan saya kongsikan lah di penghujung sesi nanti. Okey, pendidikan kewangan, pihak kami ada menawarkan modul latihan. Modul latihan pengurusan kewangan bermula daripada individu tersebut masuk universiti, tertiary education, kemudian masuk alam pekerjaan bagi mana-mana yang fresh grad, baru masuk alam pekerjaan. Kemudian bagi mana-mana individu yang dah berkeluarga, baru nak bina rumah tangga, baru nak ada anak dan sebagainya. Dan modul yang terakhir yang kami sediakan adalah modul untuk persaraan. So keempat modul ni kami sediakan di AKPK untuk bantu individu menguruskan keuangan. Yang kedua khidmat yang kami tawarkan adalah kaunseling keuangan. Kaunseling keuangan ni konsep dia lebih kepada one-to-one session. Ada seorang pelanggan dan ada seorang kaunselor. Khidmat yang kita tawarkan adalah berkenaan dengan pengurusan keuangan, dan sekiranya pelanggan tersebut ada soalan-soalan yang ingin diajukan sebelum buat pinjaman, nak tahu apa perbandingan rate di antara bank, adakah pelanggan tersebut patut membuat pinjaman dan sebagainya, benda tu boleh dapatkan dalam kaunseling keuangan. Dan yang terakhir sekali adalah program pengurusan kredit, debt management program. Program ni AKPK bertindak sebagai pihak ketiga yang menghubungkan antara pelanggan dengan pihak bank. So bila kita hubungkan antara pelanggan dengan pihak bank ni, apa yang kami buat adalah kita cuba bantu pelanggan untuk merendahkan bayaran bulanan dengan kita hantar proposal tersebut pada pihak bank. Saya akan explain lebih lah berkenaan dengan benda tu. Saya tekan sekali lagi, AKPK kita tidak pernah melantik sebarang ejen untuk memberi perkhidmatan yang disediakan. Benda ni saya kena tekankan sebab sebenarnya dah ramai orang yang tertipu dengan so-called agent ni. Orang ni bila orang bagi servis kepada pelanggan orang kenakan bayaran paling-paling kurang 10%, 10%, 10% dari jumlah hutang yang ada. Dan pelanggan yang diorang approach ni selalunya adalah mereka yang menghadapi masalah keterhutangan yang tinggi. Maksudnya orang tersebut ada hutang yang banyak dan tak boleh nak manage hutang tersebut. Ejen-ejen ni akan approach diorang, akan dekati diorang dan akan tawarkan untuk jadualkan semula pembayaran bulanan tu. Dan bila nak jadualkan semula tu, mereka dikenakan bayaran lah 10% daripada outstanding balance. Kalau lah outstanding balance kita tu 100,000 dan dia charge 10%, dah jadi 10,000 kena bayar kepada ejen tersebut. Sedangkan semua perkhidmatan tersebut tuan-tuan dan puan-puan boleh dapat secara percuma saja di AKPK. Okay. Ejen ni saya tak pasti mana dia dapat data pelanggan dia tu. Cumanya memang kebanyakannya mereka akan approach individu-individu yang ada kat kredit sebab senang nak dapatkan cash. Dan mereka ni kadang-kadang dia ada maklumat detail berkenaan kita. Dia ada nama kita, dia ada nombor telefon kita, alamat kita, kawasan tempat tinggal kita yang terkini, dan berapa jumlah hutang yang kita ada pun dia tahu. Itu yang curiga sikit tu, dari mana mereka dapat data kita tu. Saya sebelum ni adalah pelanggan saya 2 ke 3 orang memang pernah ditipu. Paling-paling rendah kena bayar 10,000. Ada yang 12,000, ada yang 15,000 kena bayar pada ejen ni. Ejen tu approach, ejen tu bagi tahu mereka ni boleh strukturkan semula hutang. Dia bantu, sebenarnya apa yang dia bantu adalah lengkapkan dokumen, key in information dalam portal sistem, dan kemudian pelanggan tu dia akan hantar pada kita juga sebenarnya. Sebab ejen ni dia tak ada kuasa untuk berurusan dengan pihak bank untuk jadualkan semula pinjaman. So bila dia hantar pada kita tu, dan bila kita tanya pelanggan tersebut dan ada sesi survey dan sebagainya, kita dapati memang dia ditipu oleh ejen lah. Itu yang kita takut. 10,000, 15,000 daripada bayar ejen, baiklah kita bayar hutang ataupun buat simpanan. Okey. So ini adalah lokasi cawangan kami. Di seluruh Malaysia, KPK kita ada cawangan di setiap negeri kecuali di Perlis dan Melaka. Di Perlis dan Negeri Sembilan. Bagi mana-mana pelanggan yang berada di Perlis, kalau nak datang ke KPK boleh ke Kompleks Sultan Abdul Hamid di Alustar. Untuk yang tinggal di Negeri Sembilan boleh datang ke Kuala Lumpur ataupun boleh pergi ke Melaka. Di Johor Bahru kita ada di cawangan Bank Negara Malaysia lah. Di Johor Bahru, stesen kita ada dalam Bank Negara Malaysia. Okay. Alright, saya share sikit video
Okey, video berkenaan moratorium. Okey, kita masuk kepada topik pengurusan keuangan pasca moratorium, topik khusus kita pada hari ini. Baik. Untuk peringatan, moratorium akan tamat pada penghujung September, which mean pada Oktober dan bulan-bulan yang seterusnya kita perlu membuat pembayaran bulanan pinjaman macam biasa. Kan? Kalau sebelum ni kita ada lebihan wang start daripada April sampai September, tetapi start daripada Oktober nanti dah kena bayar macam biasa balik, which mean perbelanjaan kita akan sama macam akhir sebelum ni pada bulan Mac lah, sebelum kita enjoy moratorium. Okey. Apa yang penting untuk kita tengok selepas habisnya tempoh moratorium ni adalah yang pertama sekali, kita kena buat analisa bajet dan pengiraan semula. Sebab nature manusia ni bila nature manusia ni kita akan berbelanja mengikut wang yang kita ada. Benda ni berlaku kat semua orang termasuk diri saya sendiri. Bulan Mac perbelanjaan kita takat tu je lah, sikit je lah ikut dengan duit yang kita ada. Tiba-tiba dapat moratorium, start bulan April okey lagi. Dah masuk Mei, Jun, Julai, dia dah start selesa dah. Dia dah start selesa, dah mula beli itu ini, beli itu ini. Last sama juga kan, kita punya spending kita sama. Bukannya banyak saving tapi spending jadi lebih. So benda tu dah jadi keselesaan, dah jadi kebiasaan kita. So benda ni lah yang kita kena awasi, sebab dia akan tamat pada bulan September nanti. So ada lagi 2 bulan, ada Ogos dan September. Bulan depan kita boleh mula buat pengiraan semula. Kira berapa pendapatan bulanan kita, kalau ada buat side income, masukkan sekali berapa side income kita buat, dan buat analisa bajet. Analisa bajet ni kena buat dalam working paper lah. Nanti saya kongsikan. AKPK kita ada sediakan tools ataupun platform untuk buat analisa bulanan, untuk buat bajet bulanan. Okay. Daripada pendapatan bulanan yang kita ada, berapa yang kita tolak untuk saving, berapa yang kita tolak untuk perbelanjaan tetap, berapa yang kita tolak untuk perbelanjaan boleh ubah. Yang tu semua kena buat balik. Sebab during moratorium ni perbelanjaan kita berubah, spending kita berubah, mungkin kos pun tak banyak, kos ke office pun tak banyak kalau kerja on rotation basis. Kalau kerja work from home lagilah tak banyak kan, kos petrol dan sebagainya tu tak ada kan. So penggunaan elektrik dan sebagainya tu, makan minum semuanya terkesan. So start habis sahaja moratorium ni, kena buat pengiraan semula. Itu yang pertama yang penting. Yang keduanya, September, pada bulan September atau pada bulan Ogos juga boleh kontak ataupun berurusan dengan institusi kewangan. Dari mana yang kita pinjam, dari bank mana yang kita pinjam duit, perlu kontak bank-bank tersebut untuk first kali kena tanya adakah ansuran bulanan kita akan berubah lepas ni. Penting untuk tanya, dan berapa yang perlu kita bayar lah, supaya bayaran kita tu dibuat tepat pada masanya, tak lebih hari dia. Yang keduanya, bayaran yang dibuat tu cukup. Ini semua adalah untuk lindung kita daripada dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya lah. Alright. Okay. Dan sekiranya bila kita buat analisa bajet, bila kita kira balik, dah tolak belanja dan sebagainya kan, dah tolak bayar loan dan sebagainya tu, tak cukup duit. Pertama sekali, tuan-tuan dan puan-puan boleh berurusan dengan pihak bank, berbincang sekiranya dapat jadualkan semula ataupun dapat structurekan semula pinjaman tersebut. Kalau tak dapat kelulusan di pihak bank, pihak AKPK, kami boleh bantu untuk jadualkan semula pinjaman tersebut lah, yang saya akan kongsikan hujung nanti berkenaan dengan DMP tu. Okey. Sebelum moratorium, ini adalah perkara-perkara yang perlu kita buat. Kita prepare mentally dengan kira-kira moratorium ni akan habis lah. Perbelanjaan kita akan back to normal. Akan ada pembayaran pinjaman secara bulanan, akan ada kos-kos lain, kos petrol dan sebagainya lah. So kena prepare mentally. Ini adalah persediaan pasca moratorium. Okay. First sekali macam saya sebut tadi, kita kena kenali sumber pendapatan kita. Yang bekerja dapat gaji, kira gaji bersih bulanan berapa. Kalau ada buat side income, meniaga dan sebagainya, masukkan sekali pendapatan daripada bisnes tu dalam pendapatan kita. So kita kira total, kemudian buat kira-kira perbelanjaan dan bezakan antara perbelanjaan tetap dan perbelanjaan boleh ubah. Apa yang dimaksudkan dengan perbelanjaan tetap ni adalah
kos-kos yang mesti incurred setiap bulan. Mesti kita spend setiap bulan dan benda tu adalah keperluan kita. Contohnya sewa rumah, dan bayar loan kereta, bayar loan peribadi ataupun hutang kredit kad. Itu adalah benda yang perlu dibayar setiap bulan, dan jumlah dia adalah tetap. Itu adalah perbelanjaan tetap. Ada satu lagi jenis perbelanjaan adalah perbelanjaan boleh ubah. Perbelanjaan boleh ubah ni adalah benda yang kita perlukan juga, cuma jumlah dia tu boleh adjustable. Contoh dia makan. Makan kita ni setiap bulan perlu makan, setiap hari perlu makan. Tapi berapa banyak yang kita nak spend pada makanan tu, yang tu adjustable, dia tak tetap. Okay. So utamakan perbelanjaan yang penting, kemudian catat setiap perbelanjaan. Yang ni penting lah. Kalau macam saya sendiri, kaedah saya catat perbelanjaan saya adalah saya gunakan Excel file. So untuk setiap perbelanjaan setiap hari tu saya akan catat lah. Dan benda ni memang sangat membantu pun. Saya dah buat benda ni selama 3 tahun. Memang membantu sebab bila setiap kali kita catat tu, kita tahu berapa duit yang kita keluarkan dan berapa duit yang kurang. Dan berapa duit yang tinggal untuk kita belanjakan pada hari kemudiannya. Contohnya untuk makan, saya allocate sebulan dalam RM600 sebulan. So bila kita beli barang dapur RM100, tolak RM100. Dan tengok terus, nampak RM500 je tinggal. So lepas ni tak boleh nak berbelanja lebih lah, kena berhati-hati sikit. Itu yang bagusnya bila kita catat perbelanjaan kita ni. Bila kita catat perbelanjaan kita, kita jadi lebih peka dengan keluar masuk duit ni. So bila dah jadi peka tu, jadi kita beringat sikit lah nak spend tu. Okay. Yang keempat, kurangkan perbelanjaan. Macam saya sebut tadi, mana-mana perbelanjaan ataupun variable expenses yang boleh kita adjust, dan mana yang kita perlu commit secara setiap bulan, pastikan jumlah tu cukup. Okay. Dan pastikan ada simpanan. Kalau ikut financial education punya modul, the minimum percentage untuk simpanan ni adalah 10%. Maksudnya lagi banyak kita dapat simpan, lagi bagus. So sebulan, first kali bila kita dapat duit kita dapat gaji kita, dapat income daripada bisnes kita, sebelum tutup akaun hujung bulan tu, dan pastikan ada 10% simpanan kita. Kita allocate dulu 10%, tolak dulu siap-siap. Tolak 10% daripada gaji kita, masuk ke akaun saving lah. Boleh ke mana-mana akaun. Kemudian barulah kita tolak dengan belanja-belanja yang lain, expenses yang lain. Okay? Dan yang kelima adalah kenali hutang. Macam mana nak kenali hutang ni saya kongsikan kejap lagi. Kemudian sekiranya ada keperluan untuk jadualkan semula ataupun structure semula pinjaman tersebut, boleh datang ke KPK. Ini benda yang perlu kita buatlah selepas habisnya waktu moratorium ni. Okey. Ini macam saya sebut tadi. Ini adalah tools yang disediakan oleh KPK, platform yang disediakan oleh KPK untuk tuan-tuan dan puan-puan buat bajet bulanan. Saya try buka. Tak dapat. Okey, tak apa. So, mana nak cari ini? Boleh ke laman web rasmi KPK. Pergi saja dan cari bahagian tools. Dekat tools ni, kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok atas ni, ada yang pertamanya, tab yang pertama adalah budgeting. Dalam platform budgeting ni, kita dah sediakan satu template untuk tuan-tuan buat bajet bulanan. Start daripada kita punya pendapatan kita. Kalau yang dah berumah tangga, masukkan sekali pendapatan isteri. Kalau ada buat side income part time job, masukkan sekali. Ada buat investment rumah, sewakan rumah, boleh masukkan sekali. Kemudian bawah-bawah nanti tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok, dia ada pecahkan untuk perbelanjaan tetap, ada pecahkan untuk perbelanjaan boleh ubah, variable expenses. So tu ni memang sangat berguna lah. Dan Excel yang saya buat untuk saya buat bajet bulanan saya pun memang saya copy this template. Saya copy di template ni dan kemudian paste di Excel file. Kat atas tu juga dapat tengok ada tab credit card, housing loan, hire purchase dengan net worth. Okay, untuk credit card ni dia akan kirakan, kalau tab kat situ dia akan bantu untuk kirakan untuk satu credit card yang berbaki sedemikian, berapa lama masa yang perlu diambil untuk habiskan pinjaman tersebut. Untuk housing loan dan hire purchase samalah dia punya konsep dia. So boleh guna tool ni, sangat berguna lah untuk kita buat bajet ataupun untuk kita kira berkenaan dengan pinjaman kita, berapa lama lagi nak habis bayar, berapa sepatutnya yang kita perlu bayar untuk habiskan cepat, especially untuk credit card lah. Dalam tu nanti dia akan tunjukkan. Okay, alright.
Step yang ke-5 tadi, kenali hutang anda. Antara salah satu platform yang kita boleh gunakan untuk kita tengok berapa banyak hutang yang kita ada ataupun berapa banyak komitmen yang kita ada adalah di SECRIS report. Okey. Agensi pelaporan kredit ni sebenarnya credit report agensi ni sebenarnya di Malaysia ni kita ada beberapa. SECRIS ni salah satunya. Dan dia ada CITOS, dia ada beberapa agensi lain lagi lah. SECRIS ni saya boleh kongsikan dia adalah kredit report yang disediakan oleh Bank Negara Malaysia. Sistem dia disediakan oleh Bank Negara Malaysia, cuma information itu updated by bank. Bank akan muat naik, bank akan update pada setiap hujung bulan. SECRIS ni selalunya orang ingat blacklisted report. Bila saya buat taklimat di luar sana, bila kita sebut pasal SECRIS ni memang muka berkerut sikit lah. Dan bila kita bawa terminal SECRIS yang portable punya platform tu pun dia usah je, dia tengok je. Sebab orang takut nak print SECRIS. Ramai sebenarnya di luar sana yang takut nak print SECRIS. Apatah lagi dengan salah faham, dia cakap nama saya masuk SECRIS, nama saya masuk SECRIS, datang membebel kat kita, marah kita. Sebenarnya SECRIS ni dia laporan kredit saja. Apa maksud dia laporan kredit? SECRIS ni dia nyatakan mana-mana pinjaman kita yang masih ada baki pinjaman. Bukan tunggakan baki, outstanding balance. Maksudnya kalau pinjaman tersebut masih belum selesai, report tu mesti ada kat SECRIS. Yang beza dia cantik tak cantik je dalam laporan tu lah. Okay. SECRIS ni dia akan nyatakan mana-mana pinjaman yang kita ada dengan pihak bank, PTPTA, Aeon Credit. Dan kalau ada buat pinjaman ataupun pembelian kereta daripada BMW Motors Credit, ada juga dalam tu lah. Dia berlainan dengan CITOS, SECRIS ni. CITOS dia ada maklumat-maklumat pinjaman yang kita buat daripada agensi-agensi ataupun syarikat-syarikat lain, Senheng, Cosmemart, dan ada juga tunggakan yang daripada telco, semua masuk kat situ. SECRIS ni maklumat dia terhad pada itu sajalah. Okey, sikit saya kongsikan, nanti saya akan sharekan macam mana nak dapatkan SECRIS ni. Sebab selalunya taklimat kami di luar, kami ada sediakan sekali terminal untuk print out SECRIS ni. Cumanya sebab kita buat secara atas talian, nanti saya kongsikan macam mana nak dapatkan SECRIS ni tanpa pergi ke bank negara ataupun datang ke cawangan KPK lah. Kalau rajin pergi ke bank negara, boleh pergi ke bank negara ataupun cawangan KPK untuk print SECRIS. Kita ada sediakan di situ. Okey. So macam saya sebut, SECRIS ni dia laporan kredit. Kau boleh tengok bahagian paling atas ni. Kemudian dalam SECRIS ni, kalau dapat tengok saya punya mouse ni, dia ada 3 section. Satu, kredit belum jelas, ada special attention account dan permohonan untuk kredit. Okay, kredit belum jelas ni, kat sini dia akan nyatakan mana-mana pinjaman kita yang ada baki pinjaman dan aktif berbayar lah. Dan kalau ada tunggakan pun sebulan 2. Mana-mana pinjaman yang dah lama tak bayar. Contohnya, biasanya pelanggan saya ni, pelanggan kita ni, yang ada masalah ni adalah hutang-hutang kat kredit. Kat kredit yang dah lama, dah 10 tahun, dah 15 tahun, tak buat bayaran, dan dia akan AP bawah ni. Dia ada special attention account, yang situ rate dah lain, dah kena tindakan undang-undang dan sebagainya. Kemudian last sekali adalah permohonan untuk kredit. Permohonan untuk kredit ni bukan komitmen kita, dia adalah rekod yang nyatakan bahawa kita pernah buat permohonan untuk pinjaman sebelum ni. Itu je. Kita punya komitmen ada 2 tempat. Satu, under kredit belum jelas tu. Yang kedua adalah akaun di bawah pemerhatian khas. Itu je komitmen kita. Dan ada juga customer yang bila dia print SECRIS ni, report dia kosong. Tapi cakap saya rasa-rasa macam 10 tahun, 15 tahun dulu ada masuk, ada buat pinjaman. Cumanya dalam report tu tak ada. Benda ni berlaku sekiranya hutang tersebut dah terlampau lama tak bayar. Bank dah jadi hutang lapuk pada bank, memang bank tak report dalam ni. Okay? Tapi tak bermakna hutang tu dah tak ada. Report tu masih ada, account tu masih ada di dalam sistem bank lah. Cuma dalam SECRIS ni bank tak laporkan lah. Okay. So nak baca SECRIS ni senang je. Yang bezakan cantik tak cantik dalam SECRIS ni, boleh tengok paling kanan sekali, dan ada nombor tu, 1, 2, 3 tu. Itu adalah track record pembayaran bulanan kita lah. Okay. So dalam SECRIS ni, kalau ambil sampel satu, kredit, bawah kredit belum jelas, kan. Okay, sorry. 11 hari bulan 7, 2008, itu adalah tarikh kelulusan. Kemudian dalam SECRIS ni dia akan nyatakan dari bank mana kita buat pinjaman tersebut, jenis pinjaman,
ada nombor akaun, ada baki. Baki ni plus minus lah. Baki yang tepat sebenarnya kita boleh tengok dekat bank statement. Itu adalah baki yang tepat, dalam ni plus minus je. Kemudian tuan-tuan dan puan-puan dapat tengok tarikh dikemas kini. Tarikh dikemas kini ni adalah tarikh yang bank update pada setiap bulan. Memang bank akan update siklis report ni pada penghujung bulan. Okey. Kemudian ada jenis pinjaman yang kita ambil, ada jumlah ansuran yang kita perlu bayar. Okey. Kita fokus pada track record pembayaran bulanan 12 bulan tu, start daripada Disember 2018 sehingga Oktober 2019. Kalau perasan yang Oktober tu latest punya lah. Paling latest adalah sebelah kiri. Yang belakang-belakang tu dah jadi history lah. Okay. Oktober 2019 dapat tengok 3 situ, maksudnya ada 3 bulan tunggakan. Dan kalau kosong maksudnya kita tak ada tunggakan. Kalau 3 bulan, kalau 2 bulan, kalau 1 bulan. So jumlah kat situ dia represent berapa bulan kita tertunggak. Ada juga kes masuk Oktober, awal Oktober yang tunggakan ada customer dia clearkan, dia settlekan semua tunggakan dia dah ada. Bila dia print, tengok masih ada lagi tunggakan dalam report. Sebenarnya dia masa je, sebab siklis ni dia update pada penghujung bulan. So kalau kita buat pembayaran bulan kita clearkan arrears kita, tunggakan kita pada awal bulan pun, report tu akan update pada hujung bulan. So dia sepanjang bulan tu, sebelum hujung bulan tu memang akan nampak lagi lah tunggakan tersebut. Okay. Cumanya untuk bulan depan nanti dia akan hilang benda tu. Alright. So itu cara nak baca siklis. Kalau mana-mana account under special attention, banyak benda dia tak disclose lah. Due to PNC, dia tak disclose berapa bulan dia tunggak, berapa banyak baki yang tinggal dan sebagainya lah. Okay. Alright. So ni kaedah nak dapatkan siklis. Okay. Macam saya sebut tadi, penting untuk kita print siklis ni, yang pertamanya kita boleh tengok berapa banyak komitmen bulanan kita, berapa banyak jumlah hutang yang kita ada, itu yang pertama. Dan yang keduanya untuk elakkan orang guna nama kita, especially dulu-dulu ni ramai orang gunakan nama lah untuk credit card sebab approval dia senang dapat je. So kita boleh check maklumat tersebut di siklis. So macam mana nak dapat? Tanpa hadir ke Bank Negara Malaysia ataupun ke cawangan AKPK. Ini adalah kaedah dia. First kali kena download muat turun borang. Dia bagi link kat situ. Kemudian borang tersebut kita kena isi dan attach kali satu salinan IC fotokopi dan 2 dokumen sokongan yang lain. Contohnya lesen memandu ataupun penyata KWSP. Kemudian borang tersebut kita boleh hantar ke telelink bnm.gov.my. So bila kita hantar dalam tempoh 3 ke 5 hari tak silap saya, kita boleh dapatkan laporan tersebut lah. So mudah je. Kalau dapat pergi ke Bank Negara Malaysia ataupun AKPK lagi mudah. Daftarkan diri kat situ, print out siklis report, satu hard copy dan daftar sekali e-siklis. So lepas ni dapat check online je. Okay. So ni cara nak dapatkan. Okay. QR code ataupun poster ni kalau tak sempat buat, boleh dapatkan di laman web Bank Negara Malaysia. Dia ada sediakan benda ni. Okay. So kita dah pergi kepada apa yang perlu kita buat sebelum tamat moratorium. Jumpa pihak bank, buat analisa balik dan sebagainya. Kemudian kita dah pergi sikit kepada pengurusan kewangan selepas habisnya moratorium, apa yang perlu kita buat. Dan yang ketiganya adalah berkenaan dengan saving. Okay. So tadi kita dah dengar the minimum percentage yang kita perlu sediakan, yang perlu kita allocate untuk saving adalah 10%. Itu the minimum amount. Okay. Itu salah satu bentuk simpanan yang kita kena buat lah. Kena commit every month, kena buat setiap bulan. Okay. Ada satu lagi jenis simpanan yang dia panggil sebagai tabung kecemasan, emergency fund. Yang ni dia punya cadangan ataupun the optimum jumlah yang perlu ada adalah 3 ke 6 bulan untuk perbelanjaan sara diri. Okay. So benda ni penting, especially bila kita dapat tengok during PKP ramai individu ataupun orang yang diberhentikan kerja dan ramai yang tak ada tabung kecemasan. So bila diberhentikan kerja secara mengejut dengan keadaan ekonomi sekarang ni yang susah untuk dapat peluang pekerjaan dan sebagainya, memang struggle untuk survive secara bulanan tu. Tapi kalau kita bersedia lebih awal, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku pada tempoh-tempoh ke depan.
hilang, sama ada kita akan hilang sumber pendapatan, baik diberhentikan kerja ataupun memang tak mampu untuk kerja, aksiden dan sebagainya, ataupun terlibat dalam bencana alam, terlibat dalam kemalangan, minor ataupun major kemalangan, aksiden, kena baiki kereta, ada kos untuk perubatan dan sebagainya, ataupun ada kematian orang-orang terdekat yang merupakan breadwinner kita, yang memberi memberi bantuan daripada sudut keuangan kita, especially untuk wife lah, ataupun husband kalau kehilangan wife lah. Saya share sikit, ada pelanggan kita dalam 2 tahun lepas, husband dia kerja di salah satu syarikat swasta ternama di Malaysia ni, and dah beli rumah, cumanya masa dia beli rumah tu dia tak sempat ambil untuk takaful ataupun insurans. Kemudian 2 ke 3 bulan lepas tu berlaku kematian pada suami, so memang tabung kecemasan tak ada, saving untuk survive kalau berlaku apa-apa pun tak ada. So apa yang jadi pada wife dia tu memang struggle lah untuk bayar loan rumah, untuk survive dan sebagainya. Dan ada platform lah yang kita bantu, cumanya memang dalam tempoh 5 ke 7 bulan tu memang agak struggle untuk dia survive. Dan benda ni kita dapat elakkan sebenarnya kalau kita ada saving yang mencukupi. Okay? Kalau ada kematian dan kegunaan untuk perubatan lah. Untuk perubatan ni saya yakin tuan-tuan dan puan-puan lebih mahir lah berkenaan dengan kos berapa banyak yang kita kena spend, especially untuk sakit-sakit yang kronik, dan last sekali adalah untuk baik pulih. Okay? So jumlah optimum yang perlu kita sediakan adalah 3 ke 6 bulan. Lagi banyak lagi bagus. Memang tabung ni khusus kita sediakan untuk kecemasan, sekiranya apa-apa yang terpapar yang berlaku pada diri kita, so kita ready, kita tak panik, kita tak takut dan sebagainya lah. Okay. Dan sebenarnya memang ambil masa sikit, especially kalau dah ada family, memang agak susah lah, ada anak belanja dan sebagainya tu, untuk kita simpan, untuk kita ada 3 ke 6 bulan saving ni. Yang banyak sebenarnya. Kalau kita punya expenses sebulan tu dah 4,800 ataupun 5,000 untuk perbelanjaan, 3 dah 15,000. 6 bulan dah 30,000 kena ada. So memang agak, sebenarnya memang konsep dia simpan sikit-sikit. Dia simpan sikit-sikit, kita cukupkan sebulan, kita cukupkan 2 bulan, cukupkan 3 bulan. Simpan sikit-sikit lah. Okay. Ni ada video yang kedua saya nak kongsikan. Saya ada kereta salon berkuasa tinggi dan selesa. Dan awak punya lagi, awak kan buat angsuran 9 tahun dengan bayaran balik 5 kali ganda daripada tarikh. Apa lupa? Tak berkaret. Dalam polis saya ada 2 kad kredit tadi. Kadif mempunyai ribuan mempunyai kepunyaan dalam domennya. Rumah yang saya duduk sekarang. Okay. Mana lot? Sorry, video tak ada bunyi Boleh tengok dekat YouTube AKPK lah kot kalau nak tengok. Dalam video ni dia tunjukkan perbandingan antara lifestyle, living style antara satu individu dengan individu yang lain. Berkaitan dengan berapa banyak dia buat pinjaman, berapa banyak dia spend setiap bulan. Dan seorang lagi ni Karim tu, berapa banyak dia pinjam dan berapa banyak dia spend. Dia buat perbandingan dia lah. Okay, saya minta maaf tak keluar bunyi. Okay, kita terus kepada nisbah hutang kepada pendapatan. Sebelum kita buat pinjaman ataupun kita buat permohonan untuk pinjaman, mana-mana pinjaman kredit kad, pinjaman hire purchase, beli kereta ataupun pinjaman perumahan, pinjaman peribadi termasuk sekali, yang penting adalah untuk kita kira berapa nisbah hutang kepada pendapatan. Kita nak kira berapa banyak duit yang kita guna daripada gaji bulanan kita, daripada pendapatan bersih kita, yang kita gunakan untuk bayar pinjaman, untuk bayar installment bulanan lah. So macam mana nak kira benda ni? Nisbah dia bersamaan dengan ansuran bulanan kita masukkan semua ansuran bulanan, kita bahagikan dengan pendapatan bersih kita. Lepas tolak EPF, lepas tolak SOKSO, kalau ada tolak zakat bulanan, lepas tolak zakat. Okay, kemudian kita darabkan dengan 100 lah. Contoh dalam ni dia sebut pendapatan bersih Encik Ali ialah RM4,135 dan jumlah pembayaran balik bulanan, ada perumahan, dia ada housing loan, dia ada hire purchase, sewa beli kereta dan ada kad kredit adalah RM1,935.
So dari RM1,935 dibahagikan dengan RM4,135, dia keluar 47%. Okey. Template ni, percentage ni dia standard lah, dia standardized untuk pendidikan kewangan. Kedudukan nisbah hutang kepada pendapatan yang baik adalah di bawah 30%. Kalau dalam 31 ke 45% tu dalam keadaan baik. Kalau kita punya peratusan tu lebih tinggi daripada angka tersebut, maksudnya kita dalam keadaan yang agak kritikal lah. Sebab duit kita ni dah terlampau banyak digunakan untuk bayar balik pinjaman kita. Okay. So pastikan kita tak melebihi 40% lah daripada pendapatan bersih yang kita ada. Kita ada lagi 60% untuk kita gunakan sebagai perbelanjaan kita, dan daripada 60% tu tak semua 60% kena guna. 10% kena simpan sebagai simpanan kita. Kena buat saving 10% setiap bulan lah. So guna 50% saja. Okay. Alright. So sedikit sebanyak berkenaan dengan basic pengurusan kewangan. Kita masuk kepada salah satu perkhidmatan yang disediakan oleh HKPK, program pengurusan kredit, Debt Management Program. Okay. So macam saya sebut tadi, dalam PPK ni, ringkas dia, HKPK akan jadi pihak ketiga yang menghubungkan pelanggan dengan pihak bank, institusi kewangan. Tujuan dia apa? Tujuan dia adalah untuk kita bantu pelanggan, win-win situation. Untuk kita bantu individu jadualkan semula ataupun strukturkan semula pinjaman tersebut sesuai dengan aliran tunai. Apa maksud dia sesuai dengan aliran tunai? Kalau kemampuan untuk bayar balik pinjaman kita setiap bulan adalah 500, kita cuba bantu untuk strukturkan balik cukup 500. Tapi ni case to case basis lah. Cuma kita cuba sebaik mungkin untuk sesuaikan pembayaran bulanan tu dengan aliran tunai. Itu yang kita buat. Dan kemudian benda tu, proposal tersebut kita akan hantar pada pihak bank lah untuk kelulusan pihak bank. Itu yang kita buat dalam PPK ni. Okay? Dapat tengok kita merangka pelan pembayaran semula pinjaman pelanggan. Kita berunding dengan pihak bank. Memang ada bank-bank yang dah buat persetujuan MOU dengan kita, dan PPK ni terbuka kepada semua individu, dan yang latest ada untuk peniaga milikan tunggal. Sebelum ni program kita ni hanya kita buka untuk individu, pinjaman-pinjaman individu. Cuma awal tahun ni kita dah buka untuk business loan, Surprop. InsyaAllah mungkin dalam tahun depan akan masuk untuk small SME lah, untuk loan SME. Okay. Dan selalu orang tanya, adakah program ini hanya sesuai untuk mereka yang ada gaji saja kan? Adakah boleh, mereka yang ada gaji saja yang boleh sertai program ni? Sebenarnya mana-mana individu, as long as dia ada pendapatan dan ada kemampuan untuk buat bayaran bulanan, kita sangat alu-alukan untuk masuk dalam program ni. Yang tak ada payslip boleh buat surat akaun sumpah, yang dapat bantuan daripada pihak ketiga, daripada SOSO, daripada agensi-agensi kerajaan yang lain, zakat dan sebagainya, boleh sediakan penyata tersebut. Kita terima juga sebagai sumber pendapatan. Konsep sumber pendapatan ni luas, dia bukan pada gaji yang kita earn, yang kita dapat sahaja, tapi dia termasuk sekali pada bisnes-bisnes, keuntungan-keuntungan yang kita dapat, ataupun bantuan-bantuan daripada relative, family members, daripada agensi kerajaan yang lain. Itu pun kita kira sebagai pendapatan. Okey. So apa kebaikan PPK? Yang pertamanya adalah macam saya sebut awal-awal tadi, pelan pembayaran bulanan tu sesuai dengan aliran tunai yang kita ada. Memang kebanyakan pelanggan, memang pelanggan-pelanggan yang datang yang enroll dalam program ni pun memang kita bantu untuk sesuaikan dia punya installment dia dengan kemampuan bayaran bulanan dia. Okay. Supaya setiap bulan tu tak adalah sesak sangat dan ada kemampuan untuk buat bayaran. Tak dikenakan tindakan undang-undang dan sebagainya lah. Okey. Itu yang pertama. Yang keduanya, tiada gangguan dari agensi pemohon hutang. Yang ni banyak berlaku kepada mana-mana individu yang culas lah buat bayaran bulanan. Sama ada bayar lambat ataupun ada tunggakan sebulan dua dan sebagainya. Kalau tuan-tuan dan perempuan ada pinjaman yang tolak daripada selit gaji, lalu tak dapat masalah ni lah, sebab setiap bulan ada buat bayaran kan. Tapi kalau yang memang bayar sendiri ni, yang culas buat bayaran ni, memang sendiri tahulah berapa teruknya agensi pemohon hutang ni akan cuba cari kita. Sehari 8-9 kali dia call kita, kemudian dia ganggu macam-macam, pergi ke rumah, kontak HR kita, kontak guarantor, kontak kita punya family, semua dia kacau, bagi tekanan kat kita supaya kita buat bayaran. Motivation dia orang ni sebab dia ada komisen. So memang
orang tak tenang lah sebenarnya bila dapat gangguan daripada agensi pengemuk hutang ni, debt collectors. Dah masuk program AKPK, program PPK ni memang tak akan dikenakan gangguan. Okey. Kemudian kebaikan yang ketiga adalah pembayaran setempat. Yang ni khusus bagi mana-mana pinjaman yang diselia dalam PPK. Contohnya kita ada pinjaman kad kredit daripada CIMB Bank, ada personal loan daripada Maybank dan ada personal loan daripada RHB. So sebelum ni kita bayar asing-asing. Bila dah masuk AKPK ni, pembayaran tu akan diselaraskan pada satu tempat. So bayar pada satu tempat AKPK saja dan setiap bulan kita AKPK yang akan disebut pada bank. Mudah kaedah dia kan. Dan yang last sekali adalah penangguhan tindakan undang-undang. Bagi mana-mana MPL account yang dah ada tindakan yang dah ada tunggakan 3 bulan ke atas, memang akan dikenakan tindakan undang-undang. Dah masuk dalam program PPK, bank akan put on hold. Dia bukan waive, dia akan tangguhkan. Dia bukan hilangkan. Dia akan tangguhkan tindakan undang-undang tersebut jika ada. Itu adalah kebaikan dia. Okey, ini illustration satu sampel case yang saya ambil dari salah seorang pelanggan. Perbandingan antara sebelum dan selepas dia ni masuk PPK ni lah. Okey, ada kalau sebelum, kalau kita dapat tengok dia ada pinjaman perumahan sebulan kena bayar RM1,200, ada pinjaman kereta kena bayar RM620, ada personal loan kena bayar RM500 dan ada kad kredit yang kena bayar RM550. Sebulan duit yang perlu dikeluarkan untuk bayar balik pinjaman dia RM2,870. Ni sebelum masuk PPK, okey. So selepas kita tengok kesan dia, rumah daripada RM1,200 jadi RM840. Yang ni tertakluk kepada terma dan syarat lah, sebab dia case to case basis. Sebab lain orang ni lain dia punya outstanding balance, lain dia punya baki pinjaman, lain dia punya tempoh dan sebagainya. Okey. Yang ni sampel case ni cantik lah saya ambil sebab semuanya dapat kita turunkan. Ada sebenarnya ada juga beberapa pinjaman yang kita tak boleh nak bantu banyak. Dia banyak faktor lah, dia banyak faktor. Okay. Kemudian pinjaman kereta jadi RM300.5, personal loan jadi RM100.5 dan kredit kad bayar RM100.5. So dari RM2,870 yang kena bayar setiap bulan direndahkan jadi RM1,490. So dalam RM1,000 lebih kita dapat bantu untuk rendahkan. So kalau kita tengok, kalau kita ukur balik dengan nisbah hutang kepada pendapatan tu, mungkin dari 60% ke atas jadi bawah 40% dia punya percentage dia. Dari keadaan merah jadi hijau balik. Sini satu contoh lah. Sebenarnya banyak lagi sampel-sampel kes yang lain, cuma saya tak sempat nak kongsikan. Okey, ini adalah jenis pinjaman yang dapat kita strukturkan semula. Kad kredit, pinjaman peribadi, pinjaman perumahan, rugi atas jualan, kredit mikro dan sewa beli kenderaan untuk kereta lah. Bagi pinjaman-pinjaman perumahan dan sewa beli kenderaan, kelulusan adalah tertakluk kepada pihak bank. Maksudnya KPK akan hantar proposal kepada pihak bank dan pihak bank akan buat keputusan. Cumanya untuk kad kredit dan personal loan, kredit mikro dan rugi atas jualan ni kelulusan berada di pihak KPK sebab kita dah buat MOU dah dengan bank dah bersetuju dah untuk bagi mana-mana pinjaman yang meet the criteria boleh bagi kelulusan je, tak perlu dapatkan kelulusan daripada pihak bank, mudah je. Okey, ini adalah jenis ataupun senarai penyedia kredit. Bank-bank komersial ataupun bank-bank Islam. Bank-bank komersial ni maksudnya bank-bank yang bagi loan kepada individu ni lah. Okey, kemudian penyedia kad kredit, yang kredit. Kalau ada buat pinjaman daripada MBSB, kita boleh bantu juga. Koperasi, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan ada pinjaman daripada koperasi, untuk setakat ni koperasi yang boleh kita bantu strukturkan semula hanya koperasi ukhuwah je. Sebab koperasi ni kat Malaysia ni ada beratus dan dia bukan di bawah sediaan bank negara. Jadi dia punya proses tu agak payah sikit. Memang sebenarnya dah lama dah banyak kali kita approach koperasi ni, cuma mereka tak bersetuju lah untuk jadualkan semula pinjaman diorang under PPK ni. Kemudian ada co-op bank pertama, PTPTN pun boleh, dan sekiranya ada business loan daripada Telco Nasional pun boleh masukkan untuk jadualkan semula. Okay. Baik. So apa kriteria untuk join PPK ni? Yang pertamanya, pinjaman kita, total pinjaman tu mestilah tidak melebihi 5 juta. Sebelum ni 3 juta je, kemudian kita naikkan jadi 5 juta. Sebenarnya ada individu yang hutang dia lebih 5 juta ni, especially businessman. Saya pernah jumpa. Dia dekat hampir 6 juta dia punya hutang dia. Memang banyak.
Jadi kita tak boleh nak bantu dia masa tu, kita minta dia kurangkan, buat full settlement salah satu hutang dia, dan dia selesaikan dan barulah kita boleh jadualkan semula lah. Yang keduanya adalah ada pendapatan bersih yang positif. Maksud pendapatan ni macam yang saya sebut tadi, sama ada duit pendapatan daripada gaji kita, daripada bisnes kita, daripada bantuan daripada family members ataupun bantuan daripada agensi lain, Perkeso, pusat zakat dan sebagainya. Yang tu kita kira sebagai pendapatan lah. Kenapa kita perlukan pendapatan yang positif ni? Tak lain tak bukan adalah supaya orang tu ada keupayaan untuk buat bayaran bulanan. Kalau tak ada keupayaan untuk buat bayaran bulanan, no point juga masuk dalam program ni. So kita nak orang masuk dan orang bayarlah hutang tersebut. Okay, kemudian pemberi pinjaman tersebut diluluskan oleh Bank Negara Malaysia, dan pinjaman tersebut mestilah tidak berada di bawah tindakan undang-undang tahap lanjut. Maksudnya pinjaman kita tu, tindakan undang-undang tu dah tak masuk lagi dalam proses tu bankruptcy. Okay? Dan last sekali tak muflis lah. Sebab kalau muflis ni kita punya personal ni, kita punya kewangan ni atau hutang kita ni dah diuruskan oleh insolvency department. Okay. So AKPK group segmen kita ambil mereka yang belum dikenakan tindakan kebangkrapan lagi. Okay. Alright. So itu sahaja perkongsian daripada saya. Okay, so Cik boleh tengok dekat chat room ada persoalan yang ditanya. Oh, okay, alright. So yang pertama dari Encik Afiq Encik Afiq Azwan. Yang pertama, berbaloi tak kalau buat overlap musim-musim ni? Interest sekarang tengah rendah macam berbaloi atas nasihat Tuan Ceramah. Okay. Saya rasa macam Encik dah jawab lah kot. Overlap ni selalunya orang buat pembandingan berkenaan dengan interest lah. Kita kena buat kira-kira sikit sebenarnya untuk buat overlap ataupun refinance ni. Especially untuk mana-mana pinjaman untuk kalau kita ambil Islamic loan, kan, bank dah kira siap-siap sekali dah berapa dia punya profit dan sebagainya. Dan kalau kita dah bayar lama benda tu, dan kalau kita buat overlap, dia jadi seolah-olah 2 kali kita bayar rate tu pada pihak bank. Okay? So kena buat kira-kira sikit lah. Cuma kalau kita buat kira-kira dan memang kompetitif dan memang berbaloi untuk buat, tak salah untuk buat. Alright. Kemudian soalan daripada Encik Muhammad Abdul Syukur. Adakah berbaloi jika kita membuat pembiayaan aset tetap mengikut situasi keuangan sekarang? Mohon penjelasan, terima kasih. Okey, pembelian aset ni dia tengok tujuan kita, sama ada untuk kita tinggal ataupun untuk kita buat investment. Kalau untuk kita tinggal tu ada beberapa faktor lah yang kita kena tengok. Daripada segi bulanan kita boleh afford tak untuk buat bayaran, dan lokasi dan sebagainya lah yang kita perlu tengok. Kalau untuk investment, ada faktor-faktor lain yang perlu kita tengok juga. Contohnya lah, yang paling penting untuk investment ni adalah, antara item yang penting adalah untuk lokasi rumah tersebut lah. Sebab kalau kita beli rumah pada lokasi-lokasi yang tak strategik, dan dia susah untuk kita tarik tenant, untuk kita tarik penyewa. Dan penyewa ni pula kita boleh klasifikasikan daripada beberapa golongan lah, orang yang bekerja ke, student ke, family dan sebagainya. So bila nak buat, kalau tujuan pembelian aset tersebut untuk tinggal, ada faktor-faktor yang perlu kita tengok. Dan kalau untuk kita sewakan untuk buat investment pun ada faktor-faktor tambahan lain yang perlu kita tengok. Okay. Sekejap pembelian, adakah berbaloi jika kita membuat pembelian aset tetap mengikut situasi keuangan sekarang? Okey. Dia konsep asas dia macam ni je berkenaan dengan pinjaman ni. As long as kita mampu ataupun kita boleh afford untuk buat pembayaran bulanan tu, dikira sebagai okey. Dan pastikan jumlah bayaran bulanan tu bila kita kira sekali dengan jumlah pendapatan ataupun nisbah hutang tu, dia tak lebih daripada 40% lah. Okey, untuk rumah macam saya sebut tadi, untuk tanah tu sebenarnya saya ada beberapa kawan saya yang ada buat pembelian tanah ni.
kalau kita ada duit, okey sebenarnya nak beli tanah ni, cuma kalau duit cukup-cukup je, sebab kalau tanah ni kalau kita tak usahakan, kalau kita tak yelah tak usahakan tanah ni, dia tak dapat apa-apa pulangan. Kecuali kalau plan kita untuk kita jual balik lah, untuk kita flip the properties tu, 3 tahun ke 5 tahun kita jual balik. Tapi benda tu kalau tanya ada guru saya ambil guru kat luar sana, dia tak cadangkan benda tu untuk flip the properties tu, sebab it's very risky lah. Beli tanah properties, tunggu 2-3 tahun harga naik baru kita jual. So okey, macam saya sebut tadi, untuk pembelian ataupun buat loan ni, dia yang penting adalah kita tengok balik DSR kita tu. Pastikan nisbah kita tak melebihi 40%. Kalau mampu tak ada masalah, boleh teruskan. Okey. Kemudian kegunaan properti tersebut untuk duduk ke, untuk sewa ke, ataupun untuk kita usahakan tanah buat pertanian dan sebagainya, tu yang tu dia second thing lah yang kita kena tengok. Okey. Dan soalan yang ketiga dari Puan Nazira Abdul Hamid, adakah nama kita akan disenarai hitam oleh institusi kewangan jika kita mendaftar untuk mendapatkan khidmat AKPK mohon pencerahan? Okey, soalan yang baik. Bila masuk program AKPK ni, dalam secret report tadi tu, dia di bahagian paling kiri dapat tengok dia akan ada satu tagging AKPK kat situ. Okay, so bila dah dapat tagging tu kan, so, bila kita apply untuk new loan, bila bank tengok ada tagging AKPK, pada bank individu sekarang ni tengah dalam proses untuk stabilkan balik kewangan dia. So bank tak ambil risiko lah. Cuma benda tu bukanlah permanent. Dia temporary je. Selagi mana kita dalam program ni, dia akan susah sikit, tapi bila dah kewangan kita dah stabil balik, kita punya pendapatan dah okey, ada kenaikan gaji, kenaikan pangkat dan sebagainya, ada hutang yang dah habis, boleh keluar dari program, tapi minimal syarat dia kena setahun lah dalam program. Lepas tahun boleh keluar dari program, dan kemudian tagging AKPK tu dia akan hilang. Tapi credit assessment ni selalunya ada banyak faktor lah yang bank tengok. AKPK ni salah satunya je. So banyak je pelanggan kita sebenarnya yang bila dah keluar AKPK tapi nak buat loan tak lepas juga. Tu bukan sebab AKPK, tu adalah sebab-sebab lain. Banyak sebab lain. Tapi last dia datang kat kita, dia marah kat kita jugalah. Cuma yang pentingnya sebelum kita buat pinjaman tu, kena kira balik. Memang adakah kita mampu untuk buat pinjaman tersebut, untuk commit dengan bayaran bulanan. Okey. Kemudian soalan yang seterusnya dari Puan Syafinas Makmur. Adakah benar PPK tidak dibenarkan memiliki aset baru seperti membeli rumah? Soalan yang pertama. Yang kedua, adakah ASB financing sesuai pada masa ini? Okey. Alright, soalan pertama macam saya sebut tadi, bukan AKPK, sebenarnya bukan AKPK yang tak benarkan untuk buat pembelian ataupun buat pinjaman. Approval tu dia bergantung pada pihak bank. Tapi pengalaman saya, pelanggan-pelanggan yang masuk AKPK yang buat permohonan untuk pinjaman ni memang tak dapat kelulusan lah. Faktor dia macam tu je, macam saya sebut tadi. Logik dia, kita tengah nak stabilkan kewangan kita balik, kenapa nak buat pinjaman baru, kenapa nak besarkan lagi komitmen kita, nak besarkan lagi liability kita. Okay. Tapi benda tu temporary je. Masuk program ni kena buat perancangan. Bila kita nak beli rumah, bila kita nak commit to a new loan. Lepas tahun, katalah kalau dalam tempoh 5 tahun, 6 tahun lagi nak beli rumah kan, boleh masuk dulu dalam program, besarkan dulu kita punya pendapatan. Bila dah okey, keluar dari program, buat pembelian rumah, tak ada masalah pun. Dia boleh manage macam tu lah. Okay. Untuk ASB financing ni, saya minta maaf sebab saya tak tahu the current rate. Especially untuk ASB financing lah. Puan buat comparison sendiri pun boleh kot. Cuba tengok the previous record of ASB punya profit, dan cuba tengok financing sekarang. Buat perbandingan lah mana kita punya financing tu boleh cover, kita punya dividen yang dapat daripada ASB tu boleh cover tak untuk pembayaran bulanan tu. Ni kena check sendiri, saya minta maaf, saya tak boleh nak jawab secara spesifik yang ni. Alright, kemudian Puan Hidayah, kalau kita jual aset seperti tanah pada waktu sekarang, rugi tak? Yang ni pun dia very subjektif. Penjualan aset ni dia banyak faktor lah. Ada tempat yang harga tanah dia maintain, tempat-tempat yang hujung-hujung Batang Kali dan sebagainya tu, harga tanah tak tinggi sangat.
Kawan saya beli tanah kat situ, kemudian dia nak jual balik, harga dia nilai dia sedikit saja kan. Tapi ada setengah-setengah tempat harga tanah tu melonjak dengan cepat. So nak jual aset seperti tanah pada waktu sekarang rugi atau tak, dia bergantung kepada banyak faktor lah, especially tempat lah, kawasan tersebut. Market value dia berapa. Okay, so ada soalan lain lagi ke? Alright. Okay, kalau tak ada soalan, saya ucapkan ribuan terima kasih pada semua peserta yang hadir pada hari ini. Mana-mana yang kurang, itu semua dari kelemahan diri saya sendiri. Mana-mana yang lebih tu saya terpuan panjangkan kepada sahabat-sahabat lah. Alright. So, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih kepada penceramah kita pada hari ini, iaitu Encik Ahmad Muslihuddin bin Ruslan, di atas penjelasan yang kata amat memberikan manfaat kepada kita semualah. Terutamanya especially kaitan kerajaan, duit dah banyak sangat kan, beli emas, beli, kita melaburkan kepada benda yang lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada pihak Bank Islam. Mungkin ada sesuatu lah yang Bank Islam nak sharekan ataupun nak berikan berita gembira kepada kita semua. Okey, silakan Puan Farisha. Okey Puan Azizah, saya nak bagi pada bos saya Encik Ismail bercakap sikit boleh? Boleh Puan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit penambahan lah daripada yang Encik Mus cakap tadi. 2-3 soalan, especially berkaitan dengan overlapping kan, debt consolidation semua tu. Memang Bank Islam actively involved untuk propose one solution kepada customer untuk mungkin mengurangkan kadar bayaran bulanannya lah, iaitu debt consolidation tu maknanya kita mungkin mengambil banyak pembiayaan. Okay, for example credit card kita ambil dengan bank A, rumah bank B, kereta bank C, okay, personal loan satu lagi bank lain. Jadi katalah total installment bulan-bulan tu maybe dalam 3,000, 4,000 sebulan ya. Jadi kalau kita layak, kita hanya mengambil pembiayaan peribadi, okay, personal financing, okay, Bank Islam personal financing bukan personal loan, okay. Jadi bila kita layak, insyaAllah dengan rate yang bagus itu, yang tak sampai sekarang about 3.4% macam tu, kita secara tidak langsung kita boleh tutup hutang-hutang yang kita yang lain tu. Credit card tinggi rate dia 18%, 15%, rumah, kereta kan. Jadi dengan rate yang lebih rendah ini, monthly payment kita jauh berubah menjadi bertukar menjadi lebih rendah. Komitmen kita, burden kita pun seterusnya akan berkurang. Okay, so bukan saja overlapping tetapi juga debt consolidation. Untuk penutupan akaun-akaun di bank lain tu, Bank Islam uruskan, okay, boleh uruskan. Jadi tak perlu mungkin customer susah payah dan sebagainya. Okay. Yang kedua, cara untuk kita manage kita punya financial tu ialah through home refinancing. Okay, home refinancing. Cik Mus ada sebut sikit tadi kan, harga rumah tu biasanya dia appreciate kan, dia meningkat. Okay, katalah rumah dulu kita beli, simple example mungkin 100,000 kan, kita dah bayar 50%. Pada rate pada masa itu yang agak tinggi berbanding dengan rate sekarang. Okay, rate sekarang tak sampai 4% pun. Okay, jadi bila kita buat home refinancing, kita datang ke bank. Okay, kalau kaki kanan kerajaan masa UiTM ni, Bank Islam offer 100 plus 10%. 1% pembiayaan rumah, harga rumah, 10% untuk legal fees. Okay,
valuation fees dan juga takaful. Okay. Jadi bila dibuat penilaian semula, mungkin rumah tu sekarang berharga RM300,000. Kalau customer tu layak, okay, bank akan tanya, tuan ada loan lama RM50,000. Okay. RM300,000 tolak RM50,000, dua tu RM50,000 boleh jadi cash. Can be used for other personal needs. Okay. Now, paying at lower rate some more. So, home refinancing juga can be used as a debt consolidation punya instrument. Not necessarily personal financing. Okay. Jadi, Bank Islam offer post-moratorium ni untuk customer-customer yang mungkin menghadapi sedikit masalah untuk membayar. Satu, tadi overlapping. Dua, debt consolidation. Tiga, home refinancing. Empat, okay, boleh datang juga berunding. Kita ada R&R program. Nama dia Restructure and Rescheduling. Okay, itu mungkin panjangkan sedikit tempoh bayaran. Okay, dan mungkin bayarannya bila panjang, monthly installment pun mungkin menjadi lebih kurang. Bukan lebih kurang, mana berkurangan. Okay, saya rasa itu saja yang nambahan saya. Jadi pesara-pesara dekat kita UiTM di Pasir Gudang bolehlah menghubungi kami, okay, di cawangan yang berdekatan atau hubungi kami terus di pejabat. Dan Bank Islam juga sebenarnya mengadakan program-program yang berbentuk fizikal juga kalau diizinkan kan, sebab time PKP ni kita buat through virtual, tapi untuk program fizikal pun boleh berhubung dengan kami dan kita memang mengadakan program tersebut dengan membawa facility dan sebagainya throughout the year, seluruh Malaysia. Okay. Dan offer ni juga ditawarkan kepada UiTM Pasir Gudang dan UiTM lain di seluruh negara. Okay, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya Farisha daripada Bank Islam. Di sini saya nak cenarakan pemenang cabutan istimewa daripada Bank Islam. Ada 5 pemenangnya, iaitu pertama Puan Hazliza binti Hasan, kedua Nur Kamaruddin Asfar Ahmad Sapi, ketiga Puan Azizah binti Mat Kasa, keempat Muhammad Azhar binti Anwar dan kelima Rahmawati binti Muhammad Yusof. Tahniah kepada pemenang. Pihak cawangan Bank Islam akan menghubungi anda untuk penyerahan hadiah tersebut. Terima kasih. Puan Azizah. Okey, terima kasih kepada Puan Farisha dan Encik Ahmad Nur Muslihuddin. Okey, di atas orang kata perkongsian kita pada hari ini. Kepada yang berjaya, diucapkan tahniah. Kepada yang tidak berjaya, insya-Allah kita akan berjumpa lagi satu sesi. Dan mudah-mudahan orang kata, kita tahu kan rezeki siapa, mungkin rezeki tuan-puan pula selepas ini. Okey, segala apa yang baik itu daripada tuan-tuan dan yang kurang tu adalah daripada diri kami sendiri. Okey, andainya ada apa-apa soalan ataupun cadangan, boleh utarakan kepada pihak kami. Okey, dan terima kasih juga kepada penceramah dan Puan Fazilah daripada Bank Islam Pasir Gudang yang menjadi saluran kepada orang kata perkongsian ilmu kita pada hari ini dan untuk akan datang. Okey, itu sahaja. Semoga kita berjumpa lagi. Kepada staf, boleh isikan maklumat anda untuk jam latihan seperti mana yang di kolom chat. Ada apa-apa yang boleh dikongsikan daripada Puan Fazilah ke? Nak kongsikan sesuatu? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih Puan Azizah. Terima kasih juga kepada pihak AKPK dan Bank Islam DHQ atas kerjasama semuanya. Dan alhamdulillah kami berharap para peserta semuanya dapat memahami apa itu pengurusan kewangan. Sebab selalunya memang kami yang akan sampaikan dan kami mengalu-alukan seandainya ada yang ingin bertanya lebih lanjut dengan pihak kami, dan kami juga ingin memaklumkan bahawa untuk yang terkini memang ada promosi terkini, apatah lagi sekarang rate tengah rendah, memang dialu-alukan sangat sesiapa yang ingin buat overlap ataupun untuk memenangi cabutan hadiah Al-Awfar. Jom pindah gaji. Okey? Dan terbaru
Bank Islam Cabang Pasir Gudang ada seorang dah dapat 10,000 bulan lepas seorang yang dapat 1,000 daripada jam pindah gaji. Puan Azizah jangan lupa kata nak masuk. Okey, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih buat semua. Assalamualaikum. Jumpa lagi.